Adik-adik yang Kak muliakan, kalau orang pilih cara berzina, contohnya ya, hidup dia tak nak nikah, dia tak nak pilih pernikahan. Sedangkan Islam kata, Islam ajar kepada kita, laisa lil mutahabbain mislu nikah. Tak ada yang lebih patut, yang lebih layak bagi dua orang yang saling mencintai kecuali nikah. Tapi ada orang kata, tak nak nikah, tak nak couple je sepanjang usia. Tak tahu tak? Orang yang mendapatkan keperluan biologi dia di rumah pelacuran, misal kata, sejam you upah pelacur dia kena bayar 300. Tak sampai 60 minit tu ya, baru 59 minit pelacur tu dah angkat kasut dah nak ketuk kepala suruh lari sebab nak kejar pelanggan lain pula. Jadi tak ada kebahagiaan, duit habis. Tak ada duit, tak adalah ya. Lepas ni kalau pilih pernikahan, selamat. Tak ada siapa nak marah, hati tenang, takkan didera dengan azab dosa. Sebab tu Islam nak kita bahagia, baiknya ya Allah, sweetnya Allah bagi peraturan. Best kan, nak enjoy dengan Islam. Yang orang kata haram tu sikit je. Yang Allah bentangkan untuk kita yang halal sangatlah luas. Itu special kita jadi orang Islam. Islam menyempitkan yang haram, meluaskan yang halal. Kebuktikan. Kalau sebut minuman, yang Islam kata haram, minuman apa? Arak lagi? Arak ya. Kalau yang halal pula, cuba sebut. Air mineral, air orange, air jus anggur ya. Air Coca-Cola. Itu kita boycott sebab Yahudi. Air apa lagi? Air 100 plus dan sebagainya. Banyak kita boleh sebut. Sebab yang halal tu luas. Yang haram tu sempit, sikit je. Best tak best? Yang belum nikah ni, yang Allah kata tak boleh pegang, tak boleh pandang lama-lama. Pandang tak apa untuk dasar urusan ya. Tak boleh nak SMS tanpa urusan, call tanpa urusan sebab tu muqaddimatuz zina. Tapi yang Allah gantikan alternatifnya, lepas nikah setakat boleh pegang ya. Nak duduk lama-lama kat dalam bilik pun tak apa. Nak khalwat lama-lama tak apa. Nak pergi dating kat mana-mana cukup dunia ni tak apa. Semua boleh. Hingga ke akhir usia. Best tak best? Best kan? Okey, kita teruskan. Tengok ya apa pesan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Fal-'ainu tazni wa zinaha an-nazar, wal lisanu yazni wa zinaha an-nutq." Mata itu berzina dan zinanya adalah memandang. Bukan pandang dengan dasar urusan, tapi pandang dengan syahwat ya. Dan lisan itu berzina dan zinanya adalah dengan berkata-kata yang boleh merangsang syahwat ya. Warajulu tazni wa zinahal khata. Kaki itu berzina dan zinanya adalah melangkah ke tempat yang tak sepatutnya, di dating kat mana-mana ya. Okey, seterusnya wal yadu tazni wa zinahal batshu. Tangan itu berzina dan zinanya dengan merangkul, SMS ke apa-apa ke yang boleh membawa kepada zina. Okey, seterusnya wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati itu berkeinginan dengan hawa dan bercita-cita. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Dan faraj itu membenarkan ataupun mendustakan hal itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim wal Bukhari, syaikhain muttafaqan alaih. Hadis paling kuat lah bila bersepakatnya Bukhari Muslim ni. Dua syekh yang agung dalam bidang hadis ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi ya. Apa lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin 'aduw illa al-muttaqin. Ya, al-akhilla. Al-akhilla ni maksudnya dua orang yang memang rapat sungguh, khalil, kesayangan, rapat ya. Mereka ini pada hari akhirat ya, mereka boleh jadi berpecah belah atau bermusuh-musuh illa al-muttaqin. Kecuali orang yang ada takwa, ada rasa takut kepada Allah. Sebab tu kalau sekarang adik berkasih dengan si dia, sayang sangat-sangat ni. Setiap hari rindu sangat-sangat ni. Tapi kalau tak atas dasar takwa pada Allah, takut-takut cinta adik nanti menyala-nyala di neraka. Bermusuh, saling salah menyalah pula ya. Okey, seterusnya Allah sebut lagi ya. Maaf, Rasulullah SAW sebut, "Ajiba rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah." Allah merasa kagum kepada anak muda yang tiada padanya rindu yang cenderung kepada kebodohan. Rindu tu fitrah,
Tapi kalau cenderung pada kebodohan, malam-malam nak tidur peluk bantal, sengih sorang-sorang, ya? Ataupun peluk tiang ke, ataupun asyik intai, mana si dia, hari-hari intai, ya? Akhirnya rindu itu cenderung jadi buat benda yang tak sepatutnya. Maka ini dah pun bertukar menjadi fitnah. Okey, seterusnya Allah, seterusnya cintailah Allah akan dicintai manusia. Ada hadis yang sangat menarik ni. Hadis sahih juga, rawahu Syaikhain, sahihain, maksudnya Bukhari dan Muslim sama-sama riwayatkan. Dikatakan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan fanada lahu Jibril alaihi salam, inni uhibbu fulanan fa ahabbuhu." Kata Allah, kalau dicintakan seseorang ni kan, dia akan menyeru kepada Jibril. Ya, dia akan seru pada Jibril, kata Allah, aku suka orang ni, maka cintailah dia. Dan bila mana Jibril ini selaku bos para malaikat, dia tahu Allah cinta dekat orang ni, Allah kata, Allah sebut dia cinta dekat orang ni, maka apa yang malaikat Jibril buat? Dia pergi bagi tahu kat seluruh penghuni langit. Innallaha ahabba fulanan fa ahabbuhu. Allah suka orang ni, maka cintailah dia ramai-ramai. Dan kecintaan Allah, kecintaan malaikat Jibril, kecintaan penghuni langit itu, dia akan tersebar di atas muka bumi, menyebabkan seseorang itu dia akan menarik cas-cas sayang orang lain kepada dia, ketenangan orang lain kepada dia, suka orang lain kepada dia. Ini special. Kalau kita target dapatkan perhatian, redha, cinta Allah, dunia ini pun biasanya senang untuk jadi milik kita. Ya, Allah tetap di hati, dunia hanya di tangan. Ya, adik-adik yang Kak muliakan, kita semua ada reputasi rupanya di langit. Cuba ambil masa sesaat, cek hati kita sekarang tengah buat apa. Hati-hati, apa khabar hati? Ke sekarang sedang nampak si penceramah ke? Tak adalah, adik-adik baik-baik ya. Ataupun hati sekarang sedang teringat benda lain ke, sedang teringat nak exam ke. Kita duduk dalam satu majlis ilmu yang sangat barakah, majlis yang mana doa kita sekarang dimakbulkan. Kita lapangkan masa untuk kenal Allah, bercinta dengan Allah, nak letak Allah nombor satu dalam hidup kita. Yakinlah Allah akan lapangkan banyak urusan adik nanti. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah, ataupun boleh disebut juga Surah Al-Mujadalah. Kata Allah, wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kamu, lapangkanlah untuk majlis ilmu, maka berilah kelapangan, sebab nanti Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Jadi berhenti, adik lapangkan masa untuk majlis ilmu, adik study nanti cepat masuk. Itu bentuk kelapangan, keberkatan yang Allah bagi. Sebab tu nak jaga Allah sungguh-sungguh, banyak urusan hidup kita akan dimudahkan. Ya? Itu akidah kita, yakin kita. Dan seterusnya Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kat atas dunia ni, yang paling adik cintai ialah artis yang tak bawa kita pada Allah. Mungkin nanti kita dibangkitkan ke akhirat bersama artis tu lah, ya. Kalau adik minat bintang bola sepak, tak ada masalah, bukan kata tak ada minat. Tapi minat sangat-sangat, dialah segala-gala. Dialah poster yang ada kat besar kat bilik adik, ya. Jangan terkejut nanti tiba-tiba, bangkit duduk tepi dia. Takut-takut begitu, ya. Kalau sekarang ni, dalam hidup adik, si dia yang paling adik utamakan, call si dia paling adik rasa cepat-cepat dia jawab. Takut-takut nanti dibangkitkan, duduk tepi dia juga. Kalau kat syurga tak apa, bimbang kot duduk sebelah sana, ya. Okey, teruskan. Elakkan fitnah, kata Allah dalam surah At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Allah buat bandingan. Adakah orang yang bina bunyannya binaan dia di atas dasar takwa itu khair, lebih baik, ya? Ataupun orang yang afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin min harin. Ataupun orang yang bina binaannya di tepi jurang yang nak runtuh. Seorang dia bina rumah dia, ya. Adalah setakwa ni, tapak dia teguh, ya. Binaannya tu teguh.
Tapi seorang ni dia bina rumah kat tepi tanah runtuh, kat bukit antarabangsa sana tu ya. Tepi tanah runtuh, maka mana lebih baik? Dan tentu orang yang bina binaannya di tapak yang kuat ya. Begitulah Allah buat bandingan. Ada orang ni dia nak bina masjid dia ni ada dasar tapak. Ada orang bina masjid dia atas dasar sebab-sebab yang remeh-temeh, sebab-sebab yang rapuh, seolah-olah bina kat tepi tanah runtuh. Dan akhirnya Allah kata juga dalam surah At-Taubah ini, akhirnya binaan itu jatuh ya, terjerumus ke dalam jurang, dan begitulah akhirnya hati dia hancur berkeping-keping. Na'udzubillah min dzalik. Adik-adik yang kau muliakan, kita nak masuk ke dalam alam rumah tangga ibarat kita nak masuk ke dalam satu lautan yang bergelombang. Adik nak masuk tu, adik nak siapkan hanyalah sampan kecil yang rapuh, yang adik paku sana sini main paku je, ataupun adik nak siapkan dengan satu kapal canggih yang hebat, yang akhirnya kalau berlakunya tsunami ke ataupun berlakunya ribut petir, kapal tu tiba-tiba boleh bertukar jadi keluar sayap, terbang pula ya. Ataupun tiba-tiba jadi kapal selam, boleh masuk bawah ke, keluar teropong oksigen dia, macam-macam. Itu semua perlu persiapan. Akhirnya sampan buruk tadi dengan kapal canggih tadi, mana yang akan lebih berisiko besar ataupun mana yang lebih berpotensi besar untuk sampai ke destinasi? Boleh fikir kan? Adik golongan ulul albab, dah tentu kapal, dah tentu bahtera canggih. Macam tu juga adik nak masuk dalam perkahwinan. Semua nak nikah ke? Ya, nak nikah. Yang perjalanan ada ke nak nikah? Semua nak nikah kan? So inilah antaranya. Antara kita nak belajar macam mana binaan kapal tu, bagaimana majlis ilmu. Tahniah buat adik. Allah dah pilih, ya, dah pilih bersama dalam orang-orang yang siapkan diri. Tapi lepas ni kena ada lagi. Jangan hanyalah satu majlis ilmu yang kita harapkan ya. Okey. Teruskan. Okey. Ini kita muhasabah bagaimana Allah tak pernah kecewakan kita. Sampai saat ini dia setia. Sampai saat ini dia bagi kita peluang. Dia buka mata. Dia buka mata kita semua ya. Tapi kalau kita masih nak kecewakan Allah dalam banyak perkara, takut-takut nanti Allah tak nak balas lagi dah cinta kita. Seksa je kalau hidup kita ni tak ada Allah yang kita nak ngadu ya. Sebab bukan Allah tu tak wujud, tapi sebab Allah tu jauh dah daripada hidup kita. Kita asyik buang dia. Hanya cinta Allah yang tak pernah mengenal kecewa. Okey, teruskan. Dia nampak tak budak-budak ni? Kesian tak dia? Agak-agaknya budak ni kalau dapat makanan, best tak dia makan? Best kan, jauh lebih best daripada kita makan. Sebab apa? Sebab lapar pada pasal. Kita nanti semua orang nak masuk syurga kan? Syurga tu best tak? Betul ke best? Sebab apa syurga tu best? Sebab kita nak dapat syurga ni, kita kena bayar dengan harga kesusahan. Kena hidup ke atas muka bumi ni yang penuh dengan ujian. Kalau kita tak biasa susah dekat dunia ni, hari-hari duduk dalam syurga je, maka syurga tu seolah-olah tak ada nilai dah ya. Tak ada benda yang kita nak teruja sangat. Tapi ni Nabi kata ada satu alam yang tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayang oleh fikiran kita, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah dirasai oleh jiwa. Ini hadis sahih yang menggambarkan syurga. Jadi kita pun rasa teruja, rasa nak buat yang the best untuk syurga kita, rasa nak sediakan bekalan sebagai mahar di syurga. Begitu juga bila alam pernikahan digambarkan indah, malam pertama tu istimewa, adik rasa teruja nak pergi ya? Tapi adik bayar tu hanya dengan asyik SMS, asyik call, tak perlu asyik mendekati zina. Maka pernikahan tu nanti akan jadi tak best, akan jadi hambar, akan penuh curiga. Percayalah cakap akak adik. Kalau adik tak percaya pun tak apa, adik cubalah, try and error. Okey, ada yang kau muliakan. Nikmat sangat-sangat menahan. Bila berbuka nanti penuh keterucaan. Allah jamin dalam Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan sampaikan adik pada si dia. Terpulanglah adik dah bijak-bijak nak pilih cara bagaimana menuju pernikahan, cara yang penuh jihad, penuh saat menahan.
ataupun cara yang penuh humbaran nafsu ikut sesuka hati, pilihan di tangan anda.